Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan sambung untuk lakaran yang kedua. Lakaran tugasan yang kedua iaitu kita akan melakar sfera. Sfera. So, bahan yang kita perlukan kertas drawing block dan juga pensel 2B. Kalau kamu ada pensel HB atau pensel H masih boleh digunakan, lagi bagus. Kalau tak ada tak apa, kita boleh gunakan pensel 2B ni sahaja. Tapi ingat, macam yang saya pesan dalam video sebelum ni, jangan tekan sewaktu kita mula nak buat lakaran. Sebab itu ialah garisan binaan. So, garisan binaan mestilah halus, nampak tak nampak sahaja. Jangan tekan pensel kamu. Bila kita dah nampak objek yang kita nak buat tu, barulah kita tekan untuk buat garisan objek. Jadi sama step macam semalam, kita bahagikan kertas lukisan kita kepada 3 bahagian. Dan kita akan aplikasikan elemen dalam lakaran kita, elemen dan prinsip dalam lakaran. Jadi elemen yang pertama ialah garisan. Kena ingat, kita mesti mulakan lakaran dengan garisan. Daripada garisan dia akan menjadi rupa, dan daripada rupa akan ada ruang. Ini the first 3 elemen yang mesti ada bila kita nak hasilkan lakaran. Daripada ruang dia akan jadi bentuk dan saiz. Kemudian daripada bila kita dah ada garisan, rupa, ruang, bentuk dan saiz, kita boleh masukkan sekali elemen kita akan masukkan sekali elemen texture dan warna. Lepas warna, kita boleh masukkan nilai, elemen nilai. So, kita akan cover semua elemen reka bentuk yang kita dah belajar. Garisan, rupa, ruang, bentuk, saiz, texture, warna dan nilai. So, ingat balik, untuk lakaran, kita tidak boleh hasilkan lakaran menggunakan sebarang alat bantu lukis. Kalau nak buat garisan lurus, kita tak boleh guna pembaris. Kalau nak buat bulatan, kita tak boleh guna jangka lukis. Jadi untuk hari ini kita nak hasilkan bulatan dulu. Daripada bulatan dalam bentuk 2D, kita akan hasilkan sfera dalam bentuk 3D. Jadi macam mana nak hasilkan bulatan tanpa menggunakan jangka lukis? Kamu kena tahu teknik asasnya dahulu. So asas bermula daripada garisan. So kita buatkan garisan. Ingat jangan tekan. Jangan tekan. Nampak tak nampak saja. Buatkan satu kotak macam segi 4 sama. Segi 4 sama. Maksudnya kamu agak-agak bagi nampak dia punya ukuran setiap sisi tu hampir sama. Jangan jadi segi 4 tepat pula. Salah satu tu lebih panjang, tak mau. Dia mesti segi 4 sama. Agak-agak saja. Sebab kita melakar kan, so agak-agak. Dah dapat macam ni. Belum nampak lagi rupa kita nak buat bulatan ni. Daripada segi 4 yang kamu dah buat ni, segi 4 sama yang kamu dah buat, bahagikan lagi kepada 4 kotak segi 4 sama yang lebih kecil. So, saya dah ada 4 kotak segi 4 sama. Langkah seterusnya, kita sambungkan perpenjuru melalui titik tengah. Sini ada titik tengah kat sini. Kita sambungkan perpenjuru. Tak kena tak apa. Jangan risau, jangan nangis. Sebab kita buat lakaran kan. Alright. Nampak langkah seterusnya, saya akan sambungkan setiap kuadran ni. Awak nampak katalah ini point A. Saya akan sambungkan kepada point B. Tapi kena buat lengkungan. Lengkungan. Jangan tekan. Ingat jangan tekan pensel kamu. Pusingkan kertas. So kita akan dapat satu bulatan.
Right? Okay, dah nampak rupa bulatan macam ni, barulah kita tekan pensel untuk dapatkan garisan objek. Dekat sini barulah kamu boleh tekan pensel kamu supaya garisan objek kamu nampak lebih jelas. Okay, kalau kamu tengok, cikgu memang akan pusing-pusingkan kertas. Bukan tangan kita yang bergerak, tapi kertas kita tu yang bergerak. Okay. So, boleh nampak lebih jelas bulatan cikgu kali ni. Sebab kita dah tekan pensel kita. Okay, kamu kena pandai mainkan tekanan pensel untuk dapatkan garisan binaan atau garisan objek. Kena bezakan antara garisan binaan dengan garisan objek. Kamu nampak bila kita dah buat garisan objek, garisan binaan ni automatik dia akan tenggelam. Okay. So, kita dah dapat. Ini kita punya garisan. Okay, daripada garisan dia membentuk rupa. Okay, rupa. Yang ini adalah rupa 2D. 2 dimensi. Okay, rupa 2 dimensi. Rupa yang kita hasilkan ni ialah bulatan. Alright. So, kita akan nampak dalam ni ada ruang lah. Okay, so ini ialah ruang. Ruang. Okay, macam biasa ruang ada ruang positif belah dalam dan ruang negatif yang ada kat luar. Okay, ruang dalam, ruang luar. Okay, so kita dah dapat cover 3 elemen kat sini, garisan, rupa dan ruang. Okay, langkah seterusnya kita akan hasilkan bentuk. Okay, bentuk. Bentuk dalam 3D. Okay, so sama juga stepnya sebab kita nak masukkan sekali elemen saiz kat sini. So, kita akan hasilkan 2 rupa ataupun 2 bentuk sfera yang berbeza saiz. Okay, so satu besar. Sama juga step dia. Hasilkan segi 4 sama. Okay, yang ni saiznya lebih kecil. Alright. Kemudian bahagikan kepada 4 kotak. Alright. Kemudian sambungkan penjuru. Ingat, sepanjang proses ni jangan tekan pensel kamu. Dah nampak objek kamu, baru kita boleh tekan pensel. Okay. Dah dapat. Sambungkan penjuru. Kemudian sambungkan. Kita akan buat setiap kuadran tu. Lengkungan untuk hasilkan bulatan. Pastikan jangan tekan pensel kamu. Okay, so kita dah nampak bulatan kat situ, dah nampak rupa, dah nampak bentuk, barulah kita tekan kita punya garisan untuk jadikan dia garisan binaan. Okay, kamu kena mahir lengkungan tu supaya bulatan kamu nampak kemas lah. Okay. Alright, so saya dah dapat satu saiz. Okay. Tapi macam mana daripada dia sama macam ni tadi, sekarang masih lagi 2D. Macam mana kita nak dapatkan dia, nampakkan dia bentuk 3D. Okay, nak nampakkan dia berbentuk seperti sfera. Okay, mudah saja. So, sfera kita masukkan, buat macam satu lengkungan kat depan. Okay. So, satu lagi garisan putus-putus kat belakang untuk menunjukkan sebenarnya kat belakang tu pun dia adalah satu sfera. Okay, bila kita hasilkan ilusi macam ni, kita terus akan nampak dia seperti satu sfera. Right. Kemudian yang atas pun kita boleh masukkan sekali. Lengkungkan dia. Yang belakang pun sama, garisan putus-putus. Okay. So, bila kita buat garisan macam ni, kita terus nampak hasilkan seolah-olah dia adalah dalam bentuk 3 dimensi. So, kita dah dapat ianya dalam bentuk 3D.
Bentuk ni kita panggil sfera. Okey. Kemudian, so sebab kita nak masukkan sekali elemen saiz, so saya buat satu lagi sfera yang kecil kat sini. Gunakan asas yang sama, okey, basic yang sama. Buat garisan hasil segi 4 sama. Okey, saya dapat 4 kotak. Kemudian bahagikan per penjuru. Okey. Kemudian kita sambungkan setiap kuadran menggunakan lengkungan. Okey. Okey. Sudah nampak rupa kat situ. Kita tebalkan ataupun kita tekan pensel kita untuk dapatkan garisan objek. Okey, bila mula lakaran, tolong ingat jangan tekan pensel. Bila kita dah dapat rupa yang kita nak, bentuk yang kita nak, barulah kita tekan pensel kita untuk timbulkan garisan objek. Okey. So, boleh nampak dua saiz yang berbeza. Okey, ini masih lagi rupa ni. Kita kena hasilkan dia dalam bentuk. Kita nak nampakkan dia seperti bentuk-bentuk sfera. So, sama juga. Okey, buat satu garisan depan dan garisan putus-putus di belakang. Putus-putus ni maksudnya dia benda ada tapi kita tak nampak dengan mata kasar, tapi dia wujud. Okey, so sama juga yang atas ni, sembungkan dia. Yang belakang garisan putus. Okey, so kita dah dapat saiz. Ada dua saiz yang berbeza kat sini. Okey, boleh? So kamu akan nampak daripada garisan membentuk rupa, dua dimensi membentuk ruang. Kemudian kita cover sekali bentuk dalam 3D, bentuk sfera, dan ada perbezaan saiz kat sini. Okey, seterusnya kita akan masukkan texture, kemudian warna dan nilai. So sama juga, hasilkan garisan dulu, mulakan dengan garisan. Okey, buat satu kotak. Kemudian bahagikan menjadi 4 kotak segi 4 sama, 4. Kemudian gariskan per penjuru. Ingat, jangan tekan. Okey. Kemudian sambungkan setiap kuadran secara lengkung. Jangan tekan. Okey. Dah nampak kita punya rupa kat sini. Baru kita tekan untuk nampak garisan objek. Okey. Kalau kamu perhatikan, memang cikgu akan pusing-pusingkan kertas. Itu lebih mudah berbanding dengan tangan kita yang berpusing. Okey, tangan kita biar statik atas meja, kertas tu yang berpusing. Okey, sekarang dah nampak Ini ialah kita punya bentuk bulatan tadi. Okey, so bila nak masukkan texture, okey, katalah saya nak buat texture bola jaring. Bola yang diperbuat daripada jaring-jaring. Contoh Okey, so sama juga konsepnya. First kali kita kena tunjukkan dia seperti berbentuk sfera lah. So masukkan satu garisan yang melengkung kat sini. Okay, alright. Okay, so kemudian daripada atas pula. Okay, so itu basic dia dulu. Kita warnakan dulu kita punya bola. So katalah dia diperbuat daripada jaring kan. Okay, so katalah kita nak guna warna kelabu. Okay, so saya gunakan pensel warna je ni. Pensel warna biasa, pensel warna kayu ni. Okay, right, so warnakan dahulu. Okay, katalah semalam katalah kita tetapkan cahaya daripada sini. Ingat konsepnya. Kawasan yang kena cahaya dia akan lebih terang berbanding kawasan yang tak menerima cahaya. Okay, kita warnakan dahulu. Saya warnakan kelabu
Sebab saya nak hasilkan bola yang diperbuat daripada jaring besi. So jaring besi warna kelabu atau silver. Okey, selain daripada pensel warna, kalau kamu nak nampak lukisan yang lebih cantik, yang lebih realistik, okey, kita boleh gunakan art marker. Okey, art marker. Okey, kawasan yang tak kena cahaya dia lebih gelap. So kita gelapkan sikit kat sini. Okay, pensel warna ni pun saya pinjam je anak saya punya. Okay, apa yang ada kat rumah. Sebab PKP kan, saya punya art marker semua tertinggal dekat sekolah, kat bengkel. So, kita pakai apa yang ada di rumah sahaja. Okay, kita gunakan apa yang ada di rumah. Allah, patah pula. Okay, patah macam ni. Kita sharp lah, sharp. Okay, sebab tu sharpener kena sentiasa ada. Okay. Alright, so kita warnakan lagi. Kita nak masukkan nilai kat sini. So, bila nak masukkan nilai, semakin jauh. Alah, asyik patah je. Sorry lah pensel warna ni pun memang beli kat kedai Eco. So, faham-faham lah kualitinya macam mana. Okay, warnakan. Okay, kalau pakai art marker memang dia lebih mudah. Dan lebih nampak cantik lah, lebih nampak realistik. Okay. Kemudian, kita tebalkan lagi yang bahagian bawah ni untuk nak wujudkan lagi nilai yang lebih. Okay, kat bawah ni makin gelap. Sebab dia lebih jauh daripada cahaya. So, dia lebih gelap. Okay, saya buat laju lah. Okay, so kita nak nampakkan tekstur jaring-jaring tadi. So, saya gunakan pensel warna hitam. Okay, kita gunakan pensel warna hitam. Dan kita buat garisan jaring-jaring dia lah. Okay, buat banyak-banyak. Sebab bola ni diperbuat daripada jaring kan. Okay. So, kita wujudkan tekstur jaring-jaring kat situ. Okay. So, dan ni pun sama. Okay, so bila dekat depan, kat belakang pun dia ada garisan juga. Okay, tapi garisan yang belah belakang lebih halus lah. Okay.
Okay, boleh. Alright, so kita boleh kemaskan lagi garisan yang tepi ni, garisan objek. Okay, kemaskan lagi. Ingat jangan guna pemadam. So, pemadam letak tepi. Mana yang comot-comot ni kita boleh touch up sendiri. Okay. So, kita dah dapat bola sfera kita. Okay, daripada jaring-jaring. Okay, so langkah seterusnya kita kena labelkan. Okay, kita kena labelkan. Okay, apa tekstur dia? Apa tekstur yang kita buat? Apa warna yang kita gunakan? Okay, apa elemennya? Ataupun dulu nilai dulu. Apa nilai yang kita gunakan? Okay, apa dia elemennya? Dan apa pula prinsipnya? Okay, so T ni ialah untuk tekstur. Tekstur yang kita gunakan ialah tekstur jaring. Jaring. Okay, jaring. So, warna yang kita gunakan ialah warna kelabu. W ni warna Okay, N ialah nilai. Nilai kalau kamu tengok mana yang dekat, saya gunakan terang gelap terang dan gelap. Sebab kawasan yang kena cahaya dia akan lebih terang, yang jauh daripada cahaya dia lebih gelap. Yang gelap. Itu yang dimasukkan dengan nilai. Okay. Alright. Kemudian elemen. Okay. So, elemen kita cover daripada garisan. Daripada garisan dia membentuk rupa. Daripada rupa ada ruang. Okay. Daripada ruang akan jadi bentuk. Saiz. Tekstur. Warna. Dan nilai. Okay, dia cover semua dah. Okay, kalau prinsip pula. Prinsip, apa prinsip yang kita gunakan kat sini? Okay, first kali prinsip, kita boleh nampak bola kita ni seimbang. So, ada prinsip keseimbangan. Okay, selain daripada keseimbangan, yang paling jelas sekali kita boleh nampak pengulangan. Okay, sebab kita nampak tekstur jaring tu berulang-ulang. So, kita gunakan prinsip pengulangan. Okay, apa lagi yang ada kat sini? Keringkasan. Sebab kita nampak bola jaring kita ni ringkas saja. So, untuk prinsip tak perlu banyak. Kita dapat 3 atau 4 prinsip pun cukup. Okay. Dan kita kena tengok prinsip ni berdasarkan kepada lakaran kita lah. Tak bolehlah main letak je. Kalau kamu kata nak letak harmoni, tak sesuai lah kita nak letak harmoni kat sini. Sebab harmoni dia menggunakan warna-warna yang lebih sejuk. Macam warna hijau, warna biru. Okay, so warna yang kita gunakan ni tak menunjukkan harmoni. So kita tak perlulah letak ni, prinsip harmoni kat sini. Okay, so ini ialah tugasan kedua kamu. Tolong buat, siapkan, dan dah siap tolong hantar dalam Telegram untuk cikgu buat ulasan. Terima kasih.